ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد. Bagi Tuan Imam, Tuan Bilal, pengurusi Jawatan Kuasa Masjid Muslimin Muslimat, mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maaf atas kelewatan sebab saya salah jalan tadi. Baik, insya-Allah pada hari ini kita sambung kitab Ensiklopedia Adab Islam jilid yang kedua, dan kita sampai pada tajuk sedekah. Dan insya-Allah hari ini kita akan bincang tentang kesalahan dalam bersedekah. Kita selalu duk sedekah, dan kita yakin bahawa bila kita sedekah kita akan dapat pahala. Bila kita sedekah, itu adalah amal ibadah yang kita buat untuk Allah Subhanahu Wa Taala. So kita nak pastikan supaya tak ada kesalahan dalam apabila kita melakukan sedekah. Apakah kesalahan ketika seseorang itu melakukan sedekah? Pertama sekali, tak ikhlas. Tak ikhlas. Ada orang yang sedekah, dia disebut sebagai dermawan, ataupun dia nak orang puji dia. Orang tahu dia ni kuat sedekah, dia nak yang tu. Sedekah ni dia ibadat yang mulia. Ibadah yang mulia. Sebab tu Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin, hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakah, wa dzalika dinul qayyimah." Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama dengan lurus, dan supaya mereka mendirikan salat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus. Jadi sedekah ni satu ibadah. So bila sedekah ni ibadah, perlu ikhlas. Perlu ikhlas, ketaatan yang sepenuhnya. Dia jangan ada seperti dalam hadis kursi Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, qala Allah tabaraka taala, ana aghna syuraka'i 'ani syirk, man 'amila 'amalan asyraka fihi ma'iya ghairi taraktuhu wa syirkahu. Allah tabaraka taala berfirman, aku sama sekali tidak perlu pada sekutu, yakni perbuatan syirik. Barang siapa yang menyekutukan aku dengan selainku, maka aku akan meninggalkannya. Maksudnya amalan tu Allah tak terima. Maksudnya syirik yang dilakukan dalam hati ni, yang Allah, ganjaran Allah pun nak, kemudian pujian manusia pun nak. Tujuan dia sedekah tu kan, dia share dalam hati dia, nak ganjaran Allah tapi nak pujian manusia juga. Allah tak perlu amalan macam tu. Sebab tu Imam An-Nawawi rahimahullah, dia kata amalan seorang yang riak, yakni tak ikhlas, adalah amalan batil yang tak dapat pahala, bahkan mendapat dosa. Dalam syarah Sahih Muslim, Imam Nawawi sebut benda ni. Jadi Imam Nawawi kata amalan yang tak ikhlas ni, amalan yang riak, nak orang puji dia, nak orang kata dermawan, amalan yang seperti ini amalan batil, tak ada pahala, bahkan dapat dosa. Bayangkan kita sedekah, Imam Nawawi kata batil, bukan sekadar tak dapat pahala, bahkan dapat dosa lagi. Ibnul Qayyim dalam Al-Fawaid, dia sebut, dia kata tak mungkin dalam hati seseorang bersatu antara ikhlas dengan mengharap pujian, melainkan ia bagaikan air dan api. Sebab tu Imam Ibnul Qayyim dia sebut macam tu. Dia kata tak mungkin dalam hati seorang ni boleh bersatu antara ikhlas dengan nak dapat pujian. Tak boleh. Kalau ikhlas tanpa mengharapkan apa-apa pujian. So bila dia mengharapkan pujian, maka ikhlas dia akan hilang. Sebagaimana disebut oleh Ibnul Qayyim, dia kata bagaikan air dengan api. Kalau ada api, kemudian ada air akan memadam api. Gitulah ada ikhlas, tetapi dalam masa yang sama nak pujian manusia, maka pujian manusia itu akan padam ikhlas. Bahaya. Yahya bin Mu'adz, dia kata bilakah seorang hamba disebut ikhlas?
Dia kata apabila keadaannya bagaikan seorang bayi yang sedang menyusu. Cuba lihat pada bayi tersebut, dia tidak lagi peduli sama ada memuji ataupun mencelanya. Bila ditanya gambaran orang ikhlas tu macam mana, orang ikhlas dia kata macam bayi tengah menyusu. Baby kalau tengah menyusu, dia tak peduli dah orang nak kata apa, dia tak peduli, dia menyusu. Itu ikhlas. So amalan kita, apabila kita buat satu amalan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita tidak mengharap pujian, apa-apa kejian tidak memberi kesan. Ikhlas ni satu yang senang bercakap tapi susah nak diamalkan. So masing-masing kita cek diri masing-masing, mudah-mudahan kita dapat lakukan dan mudah-mudahan kita di sisi Allah adalah orang yang ikhlas. Baik. Yang kedua, sedekah hanya untuk nak dapat ganjaran dunia. Sebab tu Allah kata man kana yuridu harfal akhirah nazid lahu fi harfi wa man kana yuridu harfad dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib. Kata Allah, barang siapa yang menghendaki keuntungan di akhirat, akan kami tambah keuntungannya itu baginya, dan barang siapa yang menghendaki keuntungan di dunia, kami berikan kepadanya sebahagian dari keuntungan dunia dan tidak ada baginya suatu bahagian pun di akhirat. Jadi tonton tengok ayat ni. Allah subhanahu, siapa yang nak keuntungan di akhirat, kami akan tambah keuntungan itu baginya. Tambah tu tak disebut berapa jumlah, umum. Tapi bila Allah sebut siapa yang nak keuntungan dunia, kami berikan kepadanya sebahagian dari keuntungan dunia. Maksudnya untuk keuntungan akhirat Allah tak sebut sebahagian, umum. Tapi untuk keuntungan dunia, kalau nak keuntungan dunia, Allah hanya bagi sebahagian daripada keuntungan dunia. Maka beruntung orang yang buat amalan, umpamanya sedekah, dia nak ganjaran akhirat. So ganjaran akhirat, kalau kita tengok Allah Subhanahu Wa Taala dalam ayat yang lain, dalam surah Al-Baqarah, Allah kata mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habba wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un 'alim. Bandingan derma orang-orang yang membelanjakan hartanya pada jalan Allah ialah sama seperti sebiji benih yang tumbuh menerbitkan 7 tangkai, tiap-tiap tangkai itu pula mengandungi 100 biji, dan ingatlah Allah akan melipat gandakan pahala bagi siapa yang dikehendakinya, dan Allah Maha luas kurnianya, lagi meliputi ilmu pengetahuannya. Baik. Jadi kalau kita tengok, ganjaran sangat luas, sangat banyak, tidak dihadkan. Jadi kalau nak ganjaran akhirat, kalau sedekah nak ganjaran akhirat, tidak dihadkan. Manakala kalau nak ganjaran dunia, hanya sebahagian Allah bagi. Bahkan Allah sebut dia takkan dapat apa pun di akhirat, kerana nak dunia. Bukankah ada orang yang bersedekah tetapi dia dimasukkan ke dalam neraka? Dalam hadis sahih Muslim ada 3 golongan kan? Satu, yang berjihad kan? Kemudian yang kedua ialah orang ingat hadis tu, yang berilmu. Yang ketiga, yang bersedekah. Bila dipanggil disebut tentang nikmat dia, diakui orang alim, orang-orang yang berjihad fi sabilillah. Dia kata aku dulu telah berjihad fi sabilillah. Kadzabta, Allah kata kamu bohong. Tujuan kamu pergi berperang tu untuk dinyatakan, dipanggil sebagai seorang yang berani, lalu dia diseret masuk ke dalam neraka. Datang pula seorang alim, ditunjukkan nikmatnya, dia akui, lalu dia berkata dulu dia mengajar ilmu, dia membaca Al-Quran, dia kata kerana Allah. Allah kata kadzabta, kamu bohong. Kadzabta, kamu bohong. Kamu dulu nak disebut sebagai orang alim, dah kamu dapat dah ganjaran tu. Sebab dia nak ganjaran dunia. Dia nak ganjaran dunia, dia nak dipanggil orang alim, dah orang panggil dah orang alim. Yang berjihad tadi ni, dia pergi berperang untuk dipanggil sebagai berani. Dia dah dapat dah ganjaran tu, dah dapat dah orang panggil dia ni berani sungguh. Yang ketiga, orang yang sedekah. Sama juga yang 2 orang lagi tu, ditunjukkan nikmat, diakui, kemudian dia kata aku bersedekah kerana fi sabilillah, kerana-Mu ya Allah.
Allah takadzabta, kamu bohong. Kamu sedekah untuk kamu disebut sebagai dermawan. Kamu dah dapat dah dulu. Dah dapat dah. Dia sedekah, dia nak orang kata oh dia ni kuat sedekah, dah dapat dah dulu. Gelaran tu dah dapat dah. Orang pujian tu dah dapat dah. Akhirnya diseret masuk ke dalam neraka. Jadi kita tak nak masuk dalam kelompok-kelompok tu. Wal'iyadzubillah. Jadi kalau kita tengok niat seseorang ni ketika beramal ni, dia ada beberapa macam disebut dalam ni. Pertama sekali, niat dia betul-betul untuk dapat dunia ketika dia beramal. Tak ada sikit pun untuk nak dapat ganjaran Allah. Maka orang macam ni dia kata takkan dapat satu apa pun di akhirat. Tak dapat satu apa pun. Dia buat amalan bukan kerana nak dapat ganjaran Allah, dia nak dunia. Ada orang mungkin dia mari masjid sebab bapa mertua datang rumah. Dia nak tunjuk kat bapa mertua dia. Jadi orang yang macam ni, dia bukan nak dapat ganjaran Allah. Dia nak pujian, dia nak pengiktirafan dunia. Dia dah dapat, di akhirat dia tak dapat apa pun. Ada orang yang niat dia untuk nak ganjaran Allah, dan yang seterusnya dia juga nak dunia. Akhirat pun nak, kemudian untuk yang dunia ni pun dia nak. Lalu dia kata semacam ini akan mengurangkan tauhid dia dan keikhlasan dia. Amalan dia dinilai mengikut amalan dia akan dinilai memiliki kekurangan, namun tetap dikhawatiri tidak dapat apa-apa. Okey, kalau seorang yang ketiga, dia beramal dengan ikhlas. Dia amalan dia dengan ikhlas, tapi dalam masa yang sama dia dapat upah. Seorang macam ni boleh dapat ikhlas tak? Boleh. Boleh. Kalau tuan-tuan tengok dalam Al-Qaulus Sadid, Syekh As-Sa'di dia sebut, dia amalan dia ikhlas macam orang kerja kerajaan umpamanya. Orang tak kira lah kerja apa pun, kerja dengan kedai ke apa, dia buat tu ikhlas. Ikhlas macam mana? Dia cari rezeki. Tuntutan cari rezeki ni memang Allah yang suruh. Dia cari rezeki, kalau dia dapat upah, nanti dia akan apa nama, menafkahkan isteri dan anak-anak dia. Siapa suruh? Allah suruh. So dia buat tu dengan ikhlas. Dalam masa yang sama dia dapat upah, dia dapat gaji. Orang ni boleh dimasuk dalam kelompok yang ikhlas. Sebab ada orang dia salah faham. Dia kata kalau nak ikhlas jangan ambil upah lah. Dia macam tu. Itu bukan konsep dia, kan? Upah boleh dengan syarat dia buat tu dengan ikhlas. Baik. Adapun amalan seseorang yang dia lakukan untuk mendapat balasan dunia, ada dua macam. Ada dua jenis. Dia nak dapat balasan dunia. Kalau amalan itu tidak disebutkan balasan dunia dalam nas, maka dia tak boleh buat. Contohnya, ada orang dia kata, aku dengar lah kalau solat tahajud dapat anak lelaki. Dia kata macam tu. Ada tak dalam nas, dalam Al-Quran ataupun dalam hadis, kalau solat tahajud dapat anak lelaki? Tak ada. Jadi kalau dia buat tu semata-mata dia nak ganjaran dunia tu, tak boleh. Sebab tidak disebut dalam nas. Ganjaran dunia tersebut tidak disebut dalam nas. Tapi kalau ganjaran dunia tersebut disebut dalam nas, maka boleh. Contoh satu hadis, kata Nabi, man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi wa yunsa lahu fi atharihi falyasil rahimah. Kata Nabi, siapa yang nak dilapangkan rezeki, siapa nak rezeki dia lapang dan dipanjangkan umurnya, kata Nabi, maka jalinkanlah tali silaturahim. Hadis Bukhari dan Muslim. Jadi ada tak ganjaran dunia? Ada. Nabi sebut kalau nak rezeki dilapangkan, umur dipanjangkan, buat benda ni. Lalu dia kata, kalau aku jalinkan silaturahim, aku akan dapat lapang rezeki dan kemudian dapat dipanjangkan umur. Boleh tak macam tu? Boleh. Sebab ini ditawarkan oleh Nabi SAW, memang ada dalam nas. Boleh. Bila sebut silaturahim ni, kita sentuh sikit. Silaturahim ni ialah sesama kaum keluarga, kan? Hubungkan tali silaturahim sesama kaum keluarga.
Sebab orang kita ni kadang-kadang bergaduh sebab adik-beradik, bergaduh sebab harta pusaka. Jadi bila dia dengar hadis ni, dia kata, ish, aku nak jalinkan tali silaturahim dah. Sebab Nabi kata kalau jalinkan tali silaturahim, lapang rezeki, panjang umur. Kan? Maksudnya sesama kaum keluarga, dia dengan bapa saudara dia, dia dengan adik-beradik dia, jalinkan tali silaturahim tu. Kalau buat tu dapat dua ni. Adapun kalau reunion sekolah rendah, yang tu bukan silaturahim. Kadang buat majlis kan, sekolah rendah dulu, sekolah menengah, menjalinkan tali silaturahim. Tak, itu bukan silaturahim, itu ukhuwah. Silaturahim ni sesama kaum kerabat, adik-beradik dan sebagainya. Jadi kalau nak dapat ganjaran dunia ini, boleh, sebab memang ditawarkan oleh Nabi SAW. Yang ketiga, kesalahan di dalam bersedekah adalah mengungkit dan menyakiti. Sebab tu Allah berfirman, ya ayyuhallazina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Wahai orang beriman, janganlah kamu batalkan sedekah kamu dengan mengungkit dan menyakiti. So dua benda ni, ungkit dan sakiti orang yang kita sedekah, batal ataupun tak dapat apa-apa kita sedekah tu. Ungkit kan, dia ni kalau bukan kerana akulah bantu dia dulu, merempat dah dia. Ungkit. Kadang manusia ni masa baik, okey lah kan, orang minta bagi, tapi bila berbalah aja kadang-kadang melampau sampai mengungkit. Tuan-tuan, orang tu dia duk, contoh dia duk jaja ke apa ke tentang kita, dia ada tak catatan dosa dia di sisi Allah? Ada. Allah takkan lupa kepada orang yang zalim. Dia buat apa-apa kat kita, tuan-tuan, dia duk jaja tentang keburukan kita umpamanya, dia sudah ada catatan dosa di sisi Allah. Kita yang dulu pernah sedekah, jangan kita rugi pula. Oleh kerana kita berbalah dengan dia, kalau bukan kerana akulah, merempat dah dia ni, akulah yang duk bantu dulu, habis. Ungkit. Ataupun menyakiti. Sakitkan orang yang kita sedekah. Orang Rohingya umpamanya, mari kan, dia minta sedekah, dia tak makan 2 hari dia dah. Kita pun bagi RM5. Dia kata RM5 ayam, kuah pun tak ada, dia kata. Bagilah RM7. Kita tahu aku bagi RM5, hang nak minta RM7, dia pim. Kita marah. Kita menyakiti dia. Tak dapat apa-apa yang RM5 kita tadi tu. Kalau tak mau bagi, diam. Ataupun cakap dengan elok, minta maaf, saya tak mau bagi dah. Kan? Cakap macam tu. Boleh kita tak bagi? Boleh, kita berhak. Hatta kalau dia minta, kita tak bagi 1 sen pun, boleh tak? Boleh. Kan? Apatah lagi kalau kita ragu. Zaman sekarang ni scammer ramai kan? Scammer ni bukan yang media sosial lah. Scammer ni dengan hak minta sedekah secara fizikal pun scammer agak. Baru-baru ni kan ada video orang tunjuk kan, berlakon jadi orang buta, lalas pergi naik Honda kan. Bukan calang-calang. Ada saya sembang dengan baru-baru ni dengan seorang datuk. Dia pernah ada sekali dia parking kereta, kemudian sebelah tu ada orang parking motor, turun motor pakai spek hitam, ambil yang kayu orang buta tu nak pergi minta sedekah. Naik motor kot kan. So kalau kita ragu, kita berhak untuk tak bagi, tapi jangan menyakiti ya. Kalau kita bagi, kita menyakiti, tak dapat apa-apa. Saya pernah di R&R, ada seorang perempuan, anak dara, mungkin awal 20-an. So masa tu kebetulan dua-dua isi saya ada, anak-anak pun ada. Makanan dekat R&R yang hak jual apa, ubat, krim kan, selalu dia guna budak-budak. Ni modus operandi guna anak dara pula. Jadi dia mari meja makan saya ni kan, dia kata abang ni apa nama ni nak beli ni. Saya kata minta maaf, saya tak nak beli. Kalau tak abang tak nak beli, abang boleh derma. Saya kata tak apa-apa, sebab kita dah tahu cerita hak jenis macam tu, kita tak nak galakkan hak jenis scammer ni
Kan? Kita tak nak galak kan. Jadi bila beli pun tak mau, sedekah bagi kat dia duit pun tak mau, jadi dia menangis. Sampai hati abang. Sudah. Dia buat drama pula kat situ. Jadi orang hak meja lain duk tengok, apa hal ni? Budak perempuan ni menangis. Kan, kita pun dah serabut dah dia ni. Kan? Mungkin orang lain sudah pecah dah lubang, awet dia mari dengan bini ada, anak ada. Mungkin orang akan fikir macam tu. Kan? Mungkin itu modus operandi nak bagi kita serba salah, nak bagi dia cepat pergi. Pergi lah. Tapi saya tak minta maaf, saya tak nak bagi. Saya tak nak bagi, minta maaf, saya tak nak bagi. Saya cakap macam tu. Kan? Dia menangis-menangis, lalai dia fed up, dia pun pergi. Jadi nak cerita, kalau kita bagi, kita sakiti orang tu, batal sedekah dalam erti kata sedekah kita tu tak dapat apa-apa pahala. So kalau dah bagi, jangan menyakiti. Jangan ungkit, jangan sakiti. Baik. Dalam hadis daripada Abi Dzar anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, qal thalathatun la yukallimuhumullahu yaumal qiyamah. Nabi itu 3 golongan yang Allah tak cakap dengan mereka pada hari kiamat. Allah tak cakap tuan-tuan, kena pulau Bukan sekadar tak cakap, wala yanzuru ilaihim, dan Allah tak melihat mereka. Dahlah Allah tak cakap, Allah tak tengok pula. Kena pulau. Kalau kena pulau dengan manusia boleh gagah lagi, dengan Allah. Wala yuzakkihim, dan Allah tak membersihkan mereka, maksudnya tak ampunkan dosa-dosa mereka. Kita sekarang ni tuan-tuan, kita amat mengharapkan pengampunan daripada Allah sebab kita tahu kita banyak dosa. Di ketika mengharapkan pengampunan Allah, tiba-tiba 3 golongan ni bukan saja dia Allah tak cakap dengan mereka, tak tengok mereka, bahkan Allah tak ampunkan dosa-dosa. Walahum azabun alim, dan Nabi kata bagi mereka azab yang sangat pedih. Lalu faqaraha Rasulullah SAW thalatha marrat. Lalu Nabi cakap, Nabi ulang hadis ni 3 kali. Allah tak cakap, Allah tak pandang, Allah tak membersihkan dosa-dosa. Nabi ulang 3 kali. Bila Nabi ulang 3 kali, nak cerita benda tu penting dan benda tu besar. Qala Abu Dzar khabu wa khasiru. Kata Abu Dzar, kalau begitu sengsaralah puak ni, kira rugi Sampai Allah tak pandang, Allah tak cakap, dan Allah tak ampunkan dosa. Sengsaralah mereka dan rugilah mereka. Kemudian Abu Dzar tanya Rasulullah, qal man hum ya Rasulullah, siapa mereka wahai Rasulullah? Kemudian pertama sekali Rasulullah kata al-musbil wal mannan wal munafiqu sil'atahu bil halifil kadhib. Pertama sekali al-musbil, orang yang isbal. Isbal ni dia labuhkan bagi lelaki kain dia ke seluar dia ke lebih pada buku lali. Maka para ulama berbeza pandangan dalam hal ini. Ada yang satu pandangan yang mereka betul-betul mengambil teks hadis. Maksudnya isbal tu lebih daripada buku lali, tak boleh. Neraka. Itu satu pandangan. Satu pandangan yang lain, ia menyatakan bahawa ia dikaitkan dengan sombong. Sebab masyarakat dulu, bukan sahaja orang Arab, Maharaja Rom ke apa ke, mereka kalau yang kaya, yang berkuasa pakai labuh, nak menunjukkan kekuasaan, nak menunjukkan kekayaan, sombong. Jadi musbil ini, isbal ini dikaitkan dengan kesombongan. Itu pandangan yang kedua. Itu pandangan yang kedua. Dengan hujah masing-masing. Wallahu ta'ala alam, saya lebih cenderung pada pandangan yang kedua, yang menyatakan pakai yang lebih pada buku lali itu dikaitkan dengan kesombongan. Adapun kalau orang yang nak ambil pandangan pertama, itu terpulang pada dia. Terpulang pada dia. Kemudian wal mannan. Mannan ni orang yang suka ungkit. Ungkit. Orang ungkit ni, Allah macam kita sebut tadi kan, hadis ni Allah tak cakap, tak tengok, dan tak ampun dosa. Orang ungkit ni. Tuan-tuan, sedekah ni dia bukan dengan duitnya. Kita infak tenaga kita, boleh jadi sedekah? Boleh.
Tenaga perlu bayar tuan-tuan. Nak tebas rumput contoh, kena bayar. Tapi kita tak nak orang bayar kerana kita sedekah tenaga kita. Sedekah tak? Sedekah bukan dengan duit je, sedekah pelbagai. Tapi kalau orang yang jenis macam tu suka ungkit, Allah masuk dalam tiga golongan ni. Masuk dalam tiga golongan ni. Macam kita bagi tahu tadi lah. Dia itu tu kalau bukan kerana aku bantu dia, merempatlah dia. Jenis suka ungkit. Organisasi tu kalau bukan kerana akulah dulu, tak ke manalah organisasi tu. Akulah yang buat semuanya. Ungkit. Oh, jangan duk main ungkit ni, dia masuk dalam tiga golongan ni. Jangan. Jangan. Rasa nak ungkit je, tak payah. Kan? Tuan-tuan, macam saya sebut tadi ni, orang yang duk bising kat kita ke, duk memburukkan kita ke, telah ada catatan dosanya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kita jangan duk ungkit. Takut nanti amalan kita jadi sia-sia, bahkan masuk dalam tiga golongan ni. Baik. Kemudian wal munafiqu sil'atahu bil halifil kadhib, dan bersumpah palsu untuk melariskan dagangan, juga masuk dalam tiga golongan ni. Nak lariskan dagangan dia, sumpah palsu. Orang tanya, ni ori ke ni? Dia kata ori. Ya ke ori nampak? Wallahi ori. Pada benda bukan ori. Dia sumpah dengan nama Allah untuk lariskan dagangan dia, padahal benda tu bohong. Benda tu bohong. Oh, masuk dalam tiga golongan ni. Orang yang menipu dalam perniagaan ni, tuan-tuan kalau tengok dalam Al-Quran pun ada beberapa ayat, dalam hadis pun ada Nabi sebut dalam beberapa hadis tentang penipuan dalam perniagaan. Tolong hati-hati. Tolong hati-hati. Saya pernah satu pasar malam tu, saya nak beli dompet. Jadi kak tu dia ada, ni ambil dek ni. Ni ambil lah mana pun. Kira saya bagi harga modal lah. Saya tekak, mana ada orang berniaga harga modal? Mana ada orang berniaga harga modal? Dia nak duduk situ pasar malam pun, dia kena bayar RM5 tak silap saya. Tapak pasar malam. Kemudian minyak van dia tadi tu. Kemudian generator nak pasang lampu lagi. Semua tu duit. Perlu keuntungan untuk bayar semua tu. Kalau main duk jual harga modal, seminggu dia jual balik van dia. Janganlah sampai menipu. Kan? Kalau tak nak bagi tahu beli harga modal berapa pun, tak apalah. Kalau dia berkata, okey saya beli RM20, saya nak jual RM30. Terpulang lah. Saya kata saya nak RM25, kita boleh deal lah. Kan? Kalau tak nak bagi tahu modal pun tak ada masalah, tapi jangan menipu. Jangan menipu. Dan lebih dahsyat daripada menipu ni adalah menggunakan sumpah palsu untuk melariskan dagangan. Yang ni lagi dahsyat, masuk dalam tiga kelompok yang Allah tak pandang, Allah tak bercakap, dan Allah tidak mengampunkan dosa mereka. Hadis riwayat Imam Muslim. Yang keempat, tidak merahsiakan sedekah. Tidak merahsiakan sedekah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "In tubdus sadaqati fa ni'mahi wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fahuwa khairul lakum wa yukaffiru ankum min sayyi'atikum wallahu bima ta'maluna khabir." Jika kamu nampakkan sedekahmu, maka itu adalah baik. Dan jika kamu menyembunyikannya dan kamu berikan kepada orang fakir, maka menyembunyikan itu lebih baik bagimu. Dan Allah akan menghapuskan dari kamu sebahagian kesalahan-kesalahanmu, dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Tengok Allah kata apa? Jika kamu nampakkan sedekahmu, itu baik. Namun jika kamu sembunyikan dan kamu berikan pada orang fakir, maka sembunyikan itu lebih baik bagimu. Okey. Para ulama bincang, boleh tak boleh sedekah kita tunjuk ke orang? Kalau kita, tujuan kita adalah untuk memberi galakan pada orang, niat kita tu kita jaga. Niat kita tu, kita bagi tu supaya menggerakkan orang, bagi galakan pada orang untuk bagi sedekah. Kan? Itu boleh. Kan? Orang umum, tuan-tuan, masjid ni kita nak buat 3 juta, dah 3 bulan lah, baru 30,000. Ada seorang fikir, tak boleh ni, kita kena buat sesuatu ni. Tak apalah, kita buat majlis, saya bagi cek besar lah yang 10,000 tu, kan, nak bagi galakan pada orang. Boleh tak tentu? Boleh.
Ada orang bila dia tengok dalam contoh dalam akhbar kan, bagi cek besar kan, dia tak ni semua tak boleh pakai mau ni, bagi cek besar semua nak menunjuk kau. Jangan. Itu berdasarkan niat dia. Niat dia. Tuan-tuan, niat orang kita tak tahu. Niat, serahkan urusan niat ini kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Urusan niat kita tak tahu. Yang kita nampak dia sedekah, benda tu bagus. Soal dalam hati dia, terserah dia pada dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan kita pula nak awal-awal kita kata, oh dia ni sedekah mu nak tunjuk orang tu, cek besar kita. Tak boleh. Tak boleh. Sebab tu Sayyidina Umar dia kata, nahnu nahkum bil-zawahir wallahu yatawalla bis-sarair. Kita selepas kewafatan Rasulullah, kita hanya hukum orang dengan yang nampak aja. Apa yang tersembunyi kita serahkan pada Allah. Sayyidina Umar tu hebat tu. Kan? Para ulama menyenaraikan karamah yang ada pada Sayyidina Umar ni banyak. Hatta Iblis pun takut dengan Sayyidina Umar. Dahsyat. Sayyidina Umar ni karamah banyak. Yang hebat macam ni pun dia kata selepas kewafatan Rasulullah, kita hanya menilai yang zahir, yang tersembunyi kita serahkan pada Allah. Sayyidina Umar pun cakap macam tu. Tiba-tiba dalam masyarakat kita ada jenis hak mengaji yang ni, dia kata, jangan tok guru aku, hang hati-hati, hang mai dia boleh tahu apa dah hati hang. Lebih hebat pada Sayyidina Umar ni. Tentu hati-hati hak jenis ajaran macam tu. Kan, tok guru dia wali belaka, tok guru orang lain semua hak tak hebat. Kan? Hati-hati. Baik. Jadi boleh atau tidak tunjuk sedekah? Boleh jika kita nak memberi galakan. Kan dalam satu hadis, kan, asbabul wurud hadis tu, bila ada beberapa orang yang datang jumpa Nabi mengadu tentang lapar dan keletihan. Lalu Nabi offer pada sahabat, siapa nak bantu orang ni? Ada seorang lelaki Ansar, dia balik rumah, dia ambil segenggam gandum. Lalu dia bawa bagi pada orang tu. Jadi sahabat-sahabat yang lain yang tengok, pakat balik ambil banyak belaka. Kan? Mungkin ada yang seguni, mungkin ada 2 guni, mungkin ada 3 guni. Asal segenggam tadi ni. Lalu Nabi kata, man sanna sunnatan hasanatan kana lahu ajruha wa ajru man amila biha ila yaumil qiyamah. Wa man sanna sunnatan sayyi'atan kana lahu wizruha wa wizru man amila biha ila yaumil qiyamah. Ini dalam satu versi. Dalam satu versi yang lain dengan perkataan yang lain tapi makna yang hampir serupa. Nabi kata, siapa yang tunjukkan satu contoh yang baik lalu dia diikut, dia akan dapat pahala yang dia buat dan pahala orang lain buat sampai kiamat. Orang tadi ni, tuan-tuan, dia bawa segenggam je. Yang orang lain tengok dia bawa segenggam, mencetus satu galakan untuk orang lain nak sedekah juga. Lain ambil seguni, ambil 2 guni, ambil 3 guni. Okey, contohlah, yang bagi seguni berapa pahala dia dapat? Pahala seguni. Yang bagi 2 guni tadi, berapa pahala dapat? 2 guni. Yang bagi 3 guni tadi ni, berapa pahala dapat? 3 guni. Yang hak segenggam tu dapat pahala banyak mana? Segenggam pun dia dapat, seguni pun dapat, 2 guni pun dapat, 3 guni pun dapat. Kerana apa? Dia yang mula. Kita bagi laluan azan lah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله.
أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة La haula wala quwwata. حي على الصلاة حي على الفلاح La haula wala quwwata. حي على الفلاح La haula wala quwwata. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma rabb hadhihi al-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah. Ba'd maqam Mahmud. Baik, kita sambung sikit lagi. Maka kalau bagi sedekah dengan kita punya tujuan dia untuk memberi galakan yang kepada yang lain, boleh. Namun bagi orang yang tak mampu untuk jaga niat, maka sedekah secara bersembunyi adalah lebih baik baginya. Ni orang susah nak jaga niat. Orang tengok sikit dia mula goyah, dia rasa macam hebat. Yang tu sembunyi-sembunyi. Lebih baik bagi dia. Bahkan orang yang sembunyi sedekah, kan Allah sebut, Nabi sebut dalam sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhillu. Nabi sebut tentang 7 golongan yang akan mendapat naungan di sisi Allah di mahsyar kelak, kan? Yang ketika itu tidak ada naungan lain melainkan naungan Allah sahaja. Salah satu daripadanya orang yang bersedekah dengan tangan kanannya sehingga tangan kirinya tidak tahu. Maksudnya bila dia sedekah tu dia sembunyi. Yang ni dapat jaminan daripada yang disebut dalam hadis, orang ni akan dapat naungan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, jadi seperti yang saya sebut tadi ni, kalau sukar untuk nak jaga niat, maka sembunyikan. Tuan tengok cucu Nabi kan, Ali Zainal Abidin, dia setiap hari duk bagi infak kepada orang miskin ni. Malam bawa gandum pergi letak rumah orang fakir. Jadi besok bila buka pintu tengok ada gandum, tak tahu siapa bagi. Bila tahu? Setelah dia meninggal dunia, baru orang tahu, oh tak dapat dah, lepas dia meninggal itu tak dapat dah. So ada golongan-golongan yang macam ni, dia nak jaga niat dia. Baru-baru ni di Gaza ni dia di bawah pemerintahan Hamas. Kalau di seberang apa satu lagi, tebing barat, yang tu geng PLO lah. Gaza ni di bawah Hamas. Bulan lepas tak silap saya, depa buat pengumuman, pemerintah di Gaza ni dia nak, saya share di Facebook, mereka nak kumpulkan dana untuk bantu pelarian Syria untuk musim sejuk. Tuan tengok orang Palestin kutip duit nak bantu pelarian Syria. So saya fungsi NGO Green Project Malaysia. So kita banyak bantu pelarian Syria. Kita banyak bantu pelarian Syria. Kadang orang kata, kenapa bantu pelarian Syria? Tuan-tuan, orang Palestin sendiri kutip duit nak bagi pada pelarian Syria. Betapa sukarnya mereka.
Saya pergi bulan 12 baru ni. Memang teruk lah. Dalam keadaan sejuk, dalam khemah pun tak ada alat pemanas. Yang ada, kadang ada alat pemanas, tak ada bahan pembakar pula. Tak ada duit nak beli. Teruk, sukar kehidupan. Jadi mereka nak kutip duit ni sebab nak bagi cepat. Sebab musim sejuk dah sekarang ni dah musim sejuk lah. Jadi dia umumkan dalam beberapa jam, siapa nak bagi duit, mari dalam majlis tu. Letak dalam tabung tu ke, kemudian okey boleh beredar. So bila mereka nak buat cepat, buat majlis, kemudian orang ramai mari. Nak infak, nak sedekah kepada pelarian Syria ni. Apa yang menarik, ada ramai daripada golongan pemuda yang mari ke situ pakai topeng hitam tu, yang nampak mata aja. Bagi-bagi duit hilang, bagi-bagi duit hilang. So dekat meja urus tia tu tengah duk bercakap, nampak video macam video ni, tengah bercakap, tiba-tiba ada datang seorang pemuda pada belakang, dia letak duit tebal. Letak dia pun pergi lari hilang. Tapi orang kira-kira ada berapa ribu. Pasal bila depa pakai yang tu, nak jaga niat. Nak jaga niat. Takut terkesan. Kita sukar nak kawal hati kita, tuan-tuan. Kita bagi RM1 pun orang kata, kita bagi banyak pun orang kata. Kita bagi RM1, orang kata Allah kedekut tengok ke rumah grill dia aja kan berapa ribu. Mai bagi RM1. Tuan-tuan, kita jangan nilai sedekah orang, kita nilai hak kita. Ni masalah Contoh hari Jumaat kan, bawa dalam tabung. Kita tahu lah Pak Haji ni naik Mercedes ni. Aku boh RM10, takkan dia RM10. Kurang-kurang RM100. Kita pun boh RM10 dalam tabung. Tengok-tengok dia boh RM1. Kita tetek hidung masin, tangkai jering. Kan? Padahal dia ni mungkin dah sedekah ni berpuluh ribu dah tadi. Sign check. Mari rumah anak yatim dia sign RM10,000. Mari orang ni dia sign RM3,000. Dia jenis tak boleh tengok tabung. Bila ada tabung dia bubuh lah RM1 bubuh juga. Padahal dah bagi RM10,000 dah dia. Hak kita ni hari tu baru, bukan hari tu, seminggu tu, hak tu lah RM10. Lepas tu nak nilai sedekah orang. Jangan. Jangan. Kita nilai hak kita. Bila kita bagi RM1, orang kata Allah, RM1 kita dah mula terkesan. Aduh, hati. Bila kita bagi RM1,000, RM1,000 orang bagi, kita dah mula rasa hebat pula. So kenapa mereka pakai topeng? Nak jaga niat. Nak jaga niat. Oh dahsyat tuan-tuan. Nak jaga niat supaya ikhlas. Biar orang tak tahu mereka sedekah ni lillahi ta'ala. Baik. Walaupun tak tulis kan, ikhlas kerana Allah kan, tak tulis. Ada orang bagi yang tulis ikhlas kerana Allah kan, tak, walaupun tak tulis, tapi mereka benar-benar menjaga niat untuk ikhlas pada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, tuan-tuan puan-puan saudara jemaah sekalian, jadi untuk tentang sedekah ni, kita kira supaya bila kita pelajari benda ni, kita dapat untuk menjaga niat, menjaga perkara-perkara yang kita bincang tadi ni, supaya sedekah kita ini ada ganjaran di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu. Mungkin selama 50 tahun kita hidup, mungkin dah 40 tahun ataupun 30 tahun kita bersedekah. Takut-takut sedekah yang kita bagi itu masuk dalam sia-sia. Takut macam tu. Jadi bila kita belajar benda ni, kesalahan-kesalahan dalam bersedekah, kita boleh cek balik, kita boleh nilai balik, apakah sedekah yang aku telah lakukan ini betul dengan apa yang dituntut oleh syarak. Nak kena jaga benda tu. Kena jaga sungguh-sungguh benda tu. Sebab tu saya sebut daripada awal tadi, ikhlas suatu benda yang senang untuk cakap tapi susah nak amal. Masing-masing nak kena jaga di masing-masing. Masing-masing kena jaga di masing-masing. Jadi tuan-tuan, saya kira setakat itu saja. Mudah-mudahan sedekah yang kita lakukan ini ada makna, ada nilai dan ada ganjaran di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan mudah-mudahan kuliah kita ini juga memberi manfaat untuk amalan kita.
untuk kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau ada salah silap, saya mohon maaf pada tuan-tuan dan puan, dan saya sudahi dengan aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.